قدر من اشتغل بحديث سيد المخلوقات صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ما دامت الأرض والسماوات. وبعد، فيقول راجي عفو ربه الغني، أو فيقول راجي عفو ربه الغني محمد بن عبد الله الجرداني رضي الله عنه طلب مني بعض إخواني المحبين أن أجمع له شرحا وجيزا على متن الأربعين. Kata Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani rahimahullah telah meminta kepadaku sebahagian daripada teman-temanku minal muhibbin, yang mengasihi, yang mencintai Al-Imam, an ajma'a lahu syarhan wajizan ala matnil arba'in, untuk mengumpulkan kepada mereka, maksudnya kepada ba'di tadi, sebahagian daripada temanku tersebut, syarah yang ringkas berkenaan matan arba'in, ke atas matan arba'in. Fa ajabtuhu lima talab, dan aku pun memperkenankan apa yang dia minta. Rajian minallahi ta'ala al-i'anata wa bulughal arab, dan dengan harapan agar Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun harapan daripada Allah, membantu dan juga menyampaikan kepada hajatnya, yakni hajat guru kita, yakni Maulana Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani. Wa badartu bisyuru'i fihi, dan aku cepat melaksanakan perkara tersebut, muammilan ad-dukhula fil hadith atau fi hadithi wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, dengan berharap agar aku termasuk dalam hadis wallahu fi auni al-'abdi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada pada, ataupun Allah akan membantu hambanya, maka al-'abdu fi auni akhihi, selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Wa sammaituhu, dan aku menamakan kitab ini Al-Jawahira Al-Lu'lu'iyyata fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyyati, fi Syarhil Arba'ina An-Nawawiyyati. Aku menamakan kitab ini dengan namanya Jawahira Al-Lu'lu'iyyah, pada mensyarahkan Arba'in An-Nawawiyyah. Ja'alahu Allahu khalisan liwajhihi al-karim wa nafa'a bihi an-naf'al amim, amin. Dan moga Allah Ta'ala jadikan perkara ini ikhlas, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, dan diberikan manfaat dengannya, dan ini dengan kitab ini, dengan syarah ini, naf'al amim, manfaat yang menyeluruh, amin ya rabbal alamin. Tarjamatu syarih lil Imam An-Nawawi, ini syarih iaitu Syekh Muhammad Jurdani rahimahullah menyebutkan dan menceritakan berkenaan dengan Al-Imam An-Nawawi. Ini terjemah daripada beliau. Summa inna musannifa hadhihi al-arba'in, kemudian pengarang arba'in ini, kana khutbah zamani, beliau adalah khutub zamannya, yani kana huwa khutbah zamani, khutbah jadi khabar kana, wa farida asrihi wa awani, dan merupakan pemuka zamannya. Wasmuhu Yahya ibnu Syarafiddin, namanya Yahya ibnu Syarafiddin, wa luqiba bi Muhyiddin, dan dilaqabkan beliau dengan Muhyiddin, likaunihi harrara mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliau mentahrirkan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ini karamahnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dengan umurnya yang tidak panjang tapi amalnya yang luar biasa, sehingga kalau kita lihat dengan kemampuan leluasa, kalau dengan waktu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah seolah-olah membaca keseluruhan kitab mazhab, dan kemudian meletakkan perbandingan serta mengeluarkan hukum yang terbaik, ataupun memilih dengan ijtihad
bagi hukum yang terbaik di dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan ini tidak boleh dilakukan melainkan kepada orang yang diberikan kebaikan dan karamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qila lahu an-Nawawi, dinamakan beliau dengan Nawawi. Kenapa? Li'annahu wulida bi Nawa, qaryatin min qura Dimashq. Dilahirkan beliau di Nawa, satu kampung daripada kampung-kampung di Dimashq, Damsyik. Wa dufina fiha, dan beliau dimaqamkan di kampung tersebut, di Nawa. Wa kana mauliduhu fil Muharram sanata 630 wa qila wa 31, dan beliau lahir pada bulan Muharram tahun 630 atau 631. Wa kana syadidal wara'i waz zuhdi, beliau sangat wara' dan zuhud. Sabiran ala khushunatil aishi, dan sangat sabar dengan kehidupannya yang sukar. Tarikan li jami'i maladzid dunya, dan meninggalkan seluruh kelazatan dunia. Tak berkahwin beliau. Karena kelazatan dunia antaranya apa dia? Paling hebat waktu hidup ni kira nikah. Nikah tak? Dia tak nikah. Wa kana la ya'kulu fil yawmi wal lailati illa aklatan wahidatan ba'da al-isya'i, dan beliau tidak makan pada sehari semalam melainkan sekali makan sahaja setelah isya. Wala yashrabu illa syarbatan wahidatan 'inda as-sahar, dan beliau tidak minum melainkan satu kali minum sahaja setelah sahur, setelah waktu sahur. Waktu sahar. Walam yajma' baina udmain, dan beliau tidak pernah mengumpulkan di antara dua lauk. Maksudnya al-Imam Nawawi rahimahullah kalau makan satu lauk saja. Kalau satu lauk, lauk satu saja. Tidak akan mengumpulkan dua lauk. Ini ada tok-tok guru yang macam ni. Walahu radhiyallahu anhu karamatun kathiratun, dan beliau ada banyak karamah. Antaranya apa dia? Minha anna sabbabata yadihi al-yusra adaa'at lahu hina faqada waqt at-tasnif waqt at-tasnif ma yusrijuhu. Faqada waqt at-tasnifi ma yusrijuhu. Salah satunya apa dia? Sababah ni, jari telunjuk kiri beliau bercahaya ketika mana hilang cahaya pada ketika beliau sedang menulis. Maka cahaya yang digunakan daripada pelita terpadam, keluar jarinya bercahaya. Cahaya jari al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bercahaya ketika mana terpadamnya pelita yang digunakan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menulis. Wa minha annahu kana min ashabil qutwah. Antara lain Sayyidina al-Imam An-Nawawi rahimahullah min ashabil qutwah. Ini orang yang berjalan langkahannya cepat. Satu kali langkah sampai ke tempat yang diinginkan. Wa kana yadhhabu ila Makkah lailan wa yatufu wa yarja'. Beliau pergi ke Mekah satu malam, tawaf, kemudian balik semula ke Dimashq dalam malam itu juga. Yang kita tahu perjalanan Dimashq menuju ke Makkah Al-Mukarramah jauh. Makan masa mingguan. Tapi beliau pergi dalam satu malam saja. Wa kana yadhhab ila Makkah lailan wa yatufu wa yarja'. Yatufu wa yarji'u. Washtuhira anna al-Khadir alaihi salam kana yajtami'u bih. Dan masyhur bahawa Sayyidina Khadir alaihi salam bertemu dengan beliau, berkumpul dengan beliau, bermuzakarah dengan beliau. Walamma marada al-maut, bila mana beliau sakit hampir wafat, ishtaha tufaha, beliau teringin nak makan buah apple. Faji'a lahu bihi falam ya'kulhu, dan dibawa buah apple kepada beliau dan dia tak makan. Teringin, Imam Nawawi waktu nak meninggal dia teringin nak makan buah apple. Maka bila bawa buah apple kepada beliau dia tak makan. Falamma mata ra'ahu ba'du ahlihi faqala lah. Kemudian bila mana dia wafat, telah melihat seorang di kalangan ahli keluarga al-Imam Nawawi dalam mimpinya. Lalu ditanya kepada al-Imam Nawawi, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah bagi kepada kamu? Faqala akrama nuzuli, Allah telah memuliakan tempat tinggalku, tempat dudukku sekarang.
wa taqabbal amali, diterima amalku, wa awwalu qara'i ja'ani tufah. Mula-mula sambutan tetamu ketika aku wafat, masuk dalam kubur, mula yang dijamu kepada aku apa dia? Tufah. Buah apple yang aku teringin nak makan, dijamu dalam kubur. Dijamu di alam barzakh. Atau qara' maksudnya dhiyafah. Seolah dibawa Imam Nawawi rahimahullah bila disebut macam ni, wa taqabbal amali, diterima amalku, wa awwal qara'i ay wa awwal dhiyafati, mula-mula aku dijadikan sebagai tetamu, dibawa kepada aku hidangan tufah. Hidangan apple. Nah, masya-Allah. Jadi seolah Imam Nawawi menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa taala setelah beliau wafat. Tu ayat beliau, wa awwal qara'i ja'ani at-tufah. Wa kanat wafatuhu fi Rajab. Atau fi Rajabin, boleh baca duduk. Dan wafatnya Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bulan Rajab. Rajab lebih kuatnya adalah masruf. Kan kita baca doa, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa fi Rajabin wa ballighna Ramadana. Wa fi Rajabin. Boleh baca doa. Wa fi Rajabin boleh, wa fi Rajaba pun boleh. Faham? Tapi masruf lebih kuat, Rajabin. Sanata 76 wa 600 wa umruhu nahwa 46 sanatan. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 676 dan umurnya pada ketika tersebut 46 tahun. Rahimahullahu ta'ala alaih bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba. Ini kalau baca muqaddimah kitab ni silap-silap 20 hari tak habis. Muqaddimah kitab ni saja. Muqaddimah dia saja banyak boleh tahan. Macam mana kita nak buat ni? Minta setujuan ni. Ni muqaddimah dia. Tu dia. Masya Allah. Ni muqaddimah dia tebal ni. Ni muqaddimah. Lebih kurang 67 muka surat sampai 97. Lebih kurang 30 muka surat. 30 muka surat. Apa kita baca lah? Baca bila? Baca kitab ni daripada awal. Lepas tu bila nak habis jangan duk tanya. Tak habis tahun ni, tak habis tahun depan pula. Nak lari mana? Tak habis di dunia, habis di akhirat. Jumpa Imam Nawawi, baca depan dia. Lagi senang. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul Arba'in An-Nawawiyah. Khutbah Arba'in Nawawiyah karangan Al-Imam Nawawi. Kemudian ada syarahannya di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Waftataha kitabahu biqaulih Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengarang memulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Iqtidaan bil Qur'anil Aziz, karena mengikuti Al-Qur'anul Karim. Wa amalan bi hadisi kullu amrin zibalin, iaitu beramal dengan hadis setiap perkara yang zibalin ay sahibi halin yuhtammu bihi syar'an. Maksudnya yang diiktiraf oleh syarak, yang diberi perhatian oleh syarak. Itu maksud zibal. La yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulakan. Ay la tuzkarul basmalatu fi awwalih, yang tak disebutkan bismillah pada permulaannya. Fahuwa ajzam ay naqisun wa qalilul barakah. Ajzam maknanya akan kurang barakah. Dalam riwayat wa fihi wa fahuwa akhta. Akhta maknanya terputus, seakan terputus ekor binatang, maksudnya kurang daging, kurang berkat maknanya. Fahuwa wa in tamma hissan la yatimmu makna. Walaupun perkara tersebut sempurna pada panca indera kita, dilihat sempurna, la yatimmu makna, tapi makna tidak sempurna.
Jadi rumah kalau dibuat, contoh rumah dibuat tanpa disebutkan bismillah dalam permulaan pembinaan tersebut, tamma hissa, mungkin sempurna pada pembinaan dia, dinding lengkap, dia punya perabot dia ada, kemudian bumbung, tingkapnya, pintunya selesai elok, walakin la yatimmu makna, tapi makna tak sempurna, seolah masuk jadi kosong, walau rumahnya penuh dengan pelbagai perkara. Maksud qalilul barakah. Rumah yang sempurna tapi tidak ada berkat, maka seakan tidak ada, dalamnya kosong, seakan macam tu. Wa warada idza katabtum kitaban faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim wa idza katabtumuha faqra'uha. Dan dalam riwayat disebut, kalau kamu menulis satu kitab ataupun tulisan apa-apa sekalipun, maka tulislah pada permulaannya bismillahirrahmanirrahim. Bila kamu menulisnya, maka bacalah. Jangan tulis saja tak baca, tulis sambil baca. Ini syarahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca balik syarahan Imam Nawawi. Matan Imam Nawawi. Qayyumus samawati wal aradin. Mudabbiril qalaiqi ajma'in. Ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin. Lihidayatihim wa bayani syara'i'id din. Biddalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamih. Itu dia. Kemudian disebut lagi di sini, wa min qawasiha, apa di antara qawasi ataupun khususiat bagi bismillah. Ini dalam syarah, nak buka syarah pula. Anna man talaha 'inda an-naum 21 marrah amina tilkal lailata minasyaitan. Siapa yang baca bismillah 21 kali sebelum tidur atau ketika tidur, ketika nak tidur lah. Indan naum maksudnya qarib minan naum. Kalau tidak baca macam mana ada tidur? Ngigau. Dan indan naum. Bukan fin naum. Indan naum maksudnya hampir nak tidur. Maka diselamatkan dia pada malam tersebut daripada syaitan. Wa min mautil faj'ah, dan mati mengejut. Wa amina baitahu minas sariqah, dan juga diselamatkan rumahnya daripada dicuri. Baca, jangan tinggal. Satu hari 21 kali sebelum tidur. Nak tidur tu baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Diselamatkan dia daripada syaitan, tak diganggu. Diselamatkan dia daripada mati dalam keadaan mengejut. Yang ni yang kita minta Allah Ta'ala lindungi kita. Wa amina baitahu minas sariqah, dan juga selamat rumahnya daripada dicuri. Wa man katabaha 600 marrah wa hamalaha. Siapa yang tulis 600 kali bismillah dan kemudian dia membawa bersama dengan jang kertas tersebut, razaqal hifdha wal qabula 'inda jami'il khalq. Direzekikan dia dengan penjagaan dan penerimaan di sisi seluruh makhluk. Jami'al khalq. Maksudnya kalau dibawa tu pergi ke dalam hutan, binatang pun dekat dengan dia, diterima. Kalau rimau tak pun nak berhenti nak makan lah. Singa pun kalau tengok tak teringin nak makan, kerana ni kawan dia. Qabul inda jami'al khalq. Bukan makhluk manusia saja, jin, manusia, binatang pun sekali, semua 600 kali kalau tulis atas-atas. Wa qila inna man katabaha fi awwal yawmin minal muharram. Siapa yang menulis bismillah ni pada awal Muharram, awal hari pertama Muharram, 113 marrah wa hamalaha, 113 kali. Siapa yang tulis dan dibawanya kertas tersebut, lam yanalhu makruhun huwa wa ahlu baitihi muddata umri. Maka tak akan terkena perkara yang tak elok kepada beliau dan keluarganya yang menulis tadi sepanjang umur hidup. Bi barakati bismillah, dengan berkat bismillah. Ini ilmu. Wa man istayqadha min manamih, siapa yang terjaga daripada tidur, wa qala bismillahirrahmanirrahim, razaqahu Allahu ridwanahu al-akbar. Dia bangun tidur, dia baca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah rezekikan dia dengan ridwanullah al-akbar. Maksudnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepadanya yang besar.
Wa fil hadisi idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim qalatil jannatu labbaika wa sa'daik. Kalau seorang hamba membaca bismillahirrahmanirrahim, maka syurga akan kata labbaika wa sa'daik. Syurga akan jawab macam tu. Allahumma inna 'abdaka fulanan qala bismillahirrahmanirrahim. Maka syurga akan kata, ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu tersebut telah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian syurga kata apa? Allahumma zahzahahu ay ba'iduhu. Minta maaf. Allahumma zahzihhu ay ba'iduhu 'anin nar wa adkhilhu jannatak. Ya Allah, jauhkan dia, zahzih daripada makna pada ba'id. Maksud jauhkan hamba-Mu ini daripada neraka, masukkan dia ke dalam syurga-Mu ya Allah. Syurga tawadhu'. Dia tak kata wa adkhilhu ilayya. Tak. Dia tak sebut kata masukkan dia ke dalamku. Wa adkhilhu fiyya. Dia sebut wa adkhilhu jannatak, syurga-Mu ya Allah. Ini kemuliaan lah. Kerana itu disandarkan kepada Allah. Baik, baru masuk alhamdu. Tadi kita baca alhamdu tadi kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu apa dia? Ay as-sana'u bi kulli kamalin sabitun wa mustahaqqun. Pujian dengan seluruh kesempurnaan yang sabit dan berhak bagi Allah. Lillahi fala farda minhu li ghairihi subhanahu wa ta'ala. Lianna al-kamala imma qadimun fahuwa wasfuh wa imma hadithun fahuwa fi'luh. Jadi fala farda minhu li ghairihi subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ada kalau disebut alhamdu melainkan kepada Allah Ta'ala saja. Alhamdulillah saja. Karena kesempurnaan ini ada dua. Imma qadim fahuwa wasfuh. Kalau sempurna yang qadim maksud sifat Allah Ta'ala, atau wa imma hadithun fahuwa fi'luh, ataupun yang hadis iaitu fi'lullah subhanahu wa ta'ala. Yang ini sempurna. Wa atal musannifu bil hamdalati ba'dal basmalah iqtidaan bil Qur'anil Karim. Dan kemudian musannif meletakkan hamdalah selepas basmalah mengikuti Al-Quranul Karim, karena dalam Quran Allah Ta'ala sebut bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbul hamda yuhmadu bihi liyusiba hamiduh. Minta maaf. Liyusiba hamidahu. Liyusiba huwa hamidahu. Hamid jadi fa'il, maf'ul. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukakan pujian yang dipujikan kepada Allah untuk Allah memberikan pahala kepada hamidahu, iaitu yang memujinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah suka dengan pujian yang dipuji kepada Allah untuk Allah beri pahala kepada yang memujinya. Wa warada annahu sallallahu alaihi wasallam qala hamdullahi amanun lin ni'mati min zawaliha. Jadi puji Allah Ta'ala kepada hamba tadi maknanya apa dia? Diselamatkan hamba tersebut, nikmatnya dijaga oleh Allah daripada hilang. Itu makna Allah hamdulillah. Maksudnya Allah Ta'ala memujinya pada ketika itu. Jadi puji kepada Allah antara faedahnya apa dia? Dijaga. Nikmatnya Allah Ta'ala bagi kepada kita daripada hilang. Sebab itu kena banyak bersyukur dengan Allah Ta'ala. Kena banyak ucap alhamdulillah. Jangan tinggal lepas semayang tu alhamdulillah 33 kali tu. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. 5 kali waktu semayang, maknanya berapa puluh kali dah kita sebut 33 33. Dan paling utama lepas subuh dengan maghrib. Jangan tinggal. Itu paling utama, jangan tinggal. Moga-moga tak dihilangkan nikmat daripada yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Nikmat apa? Nikmat akal kita. Taklah tua nanti kita nyanyuk. Hilang akal, hilang ilmu, tamam, dan sebagainya. Wa qala ba'dul arifin, sebahagian para arifin mengatakan alhamdulillah samaniyatu ahruf. Alhamdulillah ni ada 8 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, lam, ha. Tak dibaca sekali dengan syaddah. Baca syaddah jadi 9. Ya.
Jadi 8 tu dikira dengan zahir tanpa syaddah. Ada 8. Baik, apa makna 8 ni? Wa abwabul jannati samaniyatun. Pintu syurga ada 8. Faman qala alhamdulillah istahaqqa an tuftaha lahu al-abwabus samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa fayukhayyaru bainaha ikraman lahu. Dan kalau dia baca alhamdulillah dengan sebenar-benar puji kepada Allah, maka berhak baginya dibuka baginya 8 pintu syurga, dan dia boleh masuk mana-mana pintu yang dia nak. Dan dia boleh pilih nak yang mana satu, ikraman lahu, sebagai memuliakan dia. Bukanlah sebut alhamdulillah saja di sini maksudnya ni. Maksud alhamdulillah dengan makna yang hakiki. Maksudnya puji dengan anggota tubuhnya, macam mana dia lakukan dengan anggota tubuhnya, dijalankan pada jalan Allah, lidahnya digunakan pada jalan Allah, ni jantung hatinya digunakan dengan bersyukur kepada Allah dengan makna yang macam mana, dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab tasawuf. Jadi orang yang bersyukur dengan Allah, seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis, afala akunu abdan syakura, solat sampai bengkak kaki Nabi SAW, dan itu juga dalil menunjukkan bahawa solat bengkak kaki ni kerana berdiri lama, dan itu juga menunjukkan bahawa berdiri lama adalah rukun yang paling, berdiri adalah rukun yang paling afdal dalam solat. Rukun apa yang paling afdal? Berdiri. Tamam? Setelahnya baru dikira pula tempat mana yang paling afdal untuk doa. Sujud. Sujud dengan berdiri, mana lebih afdal? Berdiri lebih afdal. Sebab tu Nabi lebih lama berdiri. Tamam? Tapi sujud lebih afdal doa. Dia ada tempat untuk doa. Pada sudut doa, sujud lebih afdal. Pada sudut rukun mutlak umumnya, bukan mutlak umumnya, adalah berdiri. Itu Nabi berdiri lama. Nabi berdiri lama dalam solat. Boleh? Dia ada 8 rakaat lagi, jangan tinggal. Ada 8 lagi. Mata pun dah kelabu dah ni. Ni baru malam pertama ni. Kalau di Yaman, dia kata di Hadramaut, habis masjid ni, pergi masjid lain pula lepas tu. Habis 20 rakaat, masjid lain ada tak semayang lagi, pergi masjid tu pula mayang 20 rakaat lagi. Habis masjid 20 rakaat, ada satu masjid lagi tunggu pula, mayang masjid tu pula 20 rakaat lagi. Ketia sampai subuh. Kakak subuh tu makan sikit je, lepas tu selesai puasa esok. Malam tu pula dengan ibadah saja. Tapi kita ni selang-seling ni kira rehat kita lah ni. Rehat ahli Makkah dengan tawaf. Rehat ahli Madinah tambah 4 rakaat, jadi 36 rakaat. Rehat kita ni baca kitab lah waktu lah ni. Tahu dah kalau tak baca ni, pakai semayang saja aja. Pakai duk cari dah tak mana masjid 8. Kalau ada masjid 8, buat kat 8 saja. Kalau boleh ada 2 rakaat, 2 je. Kalau ada masjid kata SOP tak boleh buat terus, alhamdulillah. Lagi dia tak pergi. Ada gitu. Jadi kita patut rasa waktu ketika ujian ni, dah tahun lepas dah tak boleh dah. Ni dah setahun dah ni maksudnya. Cepat masa berlalu. Setahun dah. Pejam celik dah setahun. InsyaAllah. Kita dapat apa dalam setahun ni? Allahu'alam. Tak tahu. Ujian demi ujian Allah Ta'ala bagi, makin jauh kan makin dekat dengan Allah Ta'ala. Itu je nak kena tanya. Biikhtilafu fi tafdili bainal hamdalah wa tahlil. Sikit lagi. Kita mau'id kita sejam baca kitab ni. Macam mana pun sejam. Tamam? Kemudian habis sejam tu baru kita sembahyang. Jadi mungkin akan habis pukul 11.30. Lepas tu baru kita sambung pula. Mungkin kita habis malam ni sembahyang tarawih aja mungkin 12 suku. Jadi itu tiap-tiap hari kan macam tu. InsyaAllah moga hiduplah sepanjang malam kita ni. Jadi kalau kita dah hidup sampai 12 suku, bermaksud kalau sembahyang maghrib kita sembahyang jemaah, kemudian sampai pukul 12 suku, pukul 7 pagi tolak dengan pukul 7 pagi, 7 malam, 7 tolak 7.30, tolak dengan 7.10. 12 jam kita dah hidupkan lebih kurang setengah malam. Setengah malam lah kita dah hidup dengan ibadah, dengan baca kitab, dengan solat. Tak tadarus lagi tu. Tarawih kita punya sahur ke apa mak? 4.30. Cadang je tu lah. Tak tahu pukul apa. Man? 4.30 no? 4.30 tarawih. Tarawih pula dah. 4.30 sahur. 4.30 tarawih sekarang. 4.30 sahur. Tamam?
Jadi subuh dalam pukul 6. Lebih kurang pukul 6. Jadi kalau kata kita sahur di sini, sahur comel jugalah. Lepas sahur tu kita mayang masing-masing lah, tahajud ke, dan apa ni, ibadah yang lain. Kemudian kalau lagi eloknya terus kita baca kitab pula sampai dekat subuh. Apa? Nama pun duduk macam tu lah, baca kitab. Nak pegang tasbih boleh juga, takut lagi tidur. Baca kitab pun mungkin tidur juga, tapi tak apa, orang baca juga. Kita try pula baca sebelum subuh. Baca kitab sebelum subuh pula. Tak nak buat gitu. Adalah apa ni, Pak Long Zainal Asri buat dah. Buat sebelum subuh tu ni, kita baca kitab ni sebelum subuh. Boleh? InsyaAllah. Waqtalafa al-ulama'u halil afdal qawlu alhamdulillah aw qawl la ilaha illallah. Mana lebih afdal? Baca alhamdulillah ke baca la ilaha illallah? Mana lebih afdal? Ni bincang ulama. Fa dhahaba jam'un ila al-awwal. Ni masih bincang alhamdulillah ni. Baru alhamdulillah rabbil alamin qayyumus samawat wal aradin tu tak habis lagi tu. Baru alhamdulillahi saja. Rabbil alamin tak masuk lagi. Dan ulama khilaf, mana lebih afdal, alhamdulillah ke la ilaha illallah? Fa dhahaba jam'un ila al-awwal. Sebahagian ulama berpandangan dengan pandangan yang pertama, iaitu alhamdulillah. Wahtajju biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah kutiba lahu 20 hasanatan. Siapa yang membaca la ilaha illallah, dicatat baginya 20 kebaikan. Wa hutta anhu 20 sayyi'atan, dan digugurkan daripadanya 20 kejahatan. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin kutiba lahu 30 hasanah wa hutta anhu 30 sayyi'ah. Kalau baca alhamdulillahi rabbil alamin, dicatat baginya 30 kebaikan, digugurkan baginya 30 kejahatan. Maknanya alhamdulillah lebih tinggi, la ilaha illallah 20, alhamdulillah 30. Maka pandangan pertama kata alhamdulillah lebih tinggi kedudukannya, afdal. Wa dhahaba jam'un ila tsani. Sebahagian lagi perpandangan yang kedua, iaitu la ilaha illallah lebih afdal. Wahtajju biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannati la ilaha illallah. Karena mereka berhujah dengan hadis, pintu kunci syurga itu adalah la ilaha illallah. Waqtara hadza Ibnu Atiyah. Ibnu Atiyah, al-Imam Ibnu Atiyah memilih pandangan ini. Wastadalla lahu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang terbaik yang disebut oleh aku dan para nabi yang sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, gabungkan kedua-dua. Gabungkan kedua-dua tersebut, kita telah mendapatkan kebaikannya. Tapi kalau kata ikhtisar salah satu daripada dua tersebut, ada dua pandangan ulama. Hak sebut alhamdulillah khair, hak sebut la ilaha illallah ada pandangan dia. Jangan tak buat terus ya. Hak tu tak ada pandangan. Tak ada pandangan ketiga, tak payah buat terus. Senang. Pilih dua-dua tu boleh, tak ada masalah. Rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin maknanya apa? Ai maliki, maliki jami'il makhluqin. Ai selepas ai i'rabnya badal. Selepas ai maka i'rabnya badal. Maka baca seperti mana yang dibaca pada sebelumnya. Rabbil alamin, sebabkan dia dibaca dengan jar. Disebabkan dia pun badal juga tu. Lillahi rabbil alamin. Lillah rabbi, rabbi pembadal, malik badal kepada badal. Rabbil alamin ay maliki jami'il makhluqin. Ya, ini pemilik kepada seluruh makhluk. Minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim. Daripada manusia, jin, malaikat, binatang, tunggangan dan sebagainya. Wala yajuzu itlaqu lafzi rabbi ala ghairihi ta'ala illa muqayyada ka rabbid dar. Dan tak boleh, haram kita itlakkan lafaz Rabb. Dia itlakkan lafaz Rabb maksudnya tidak diqaid, tidak letakkan dengan mudhafu ilaihnya, melainkan kepada Allah Ta'ala sahaja. Allah Ta'ala yang sebut, kita boleh sebut ya Rabbi. Tapi kalau kata lain daripada Allah Ta'ala, kena sebut dengan muqayyad. Ya Rabbad Dar. Ya Rabbad Dar, wahai tuan rumah. Ya Rabbal Mal, wahai tuan harta.
Ya Rabbas sayyarah, wahai tuan kepada kereta. Tu boleh. Boleh sebut Rabb tak? Tapi Rabbas sayyarah, Rabbal ad-dawab, Rabbal mal dan sebagainya. Rabbad dar. Tapi Rabb sahaja tak boleh. Baik, manakala kalam Sayyidina Al-Imam Sayyidina Yusuf alaihi salam. Tengok ni disebut dalam bawah di nota kakinya. Comel nota kaki dia. Qala 'allamatu Sa'aduddin Taftazani rahimahullah dalam syarhihi 'ala al-arba'in. Imam Sa'aduddin Taftazani pun ada syarah arba'in. Hadha huwa al-mashhur katanya. Ini yang masyhur. Wa fihi bahthun. Ingat no, bila ulama sebut ni nota kaki ni cetakan apa ni? Cetakan Darul Minhaj. Ini comel ni cetakan ni. Yang beli. Ya, kata Imam Taftazani, hadha huwal masyhur. Yang masyhurnya tak boleh diqaidkan. Maksud tak boleh sebut Rabbi kepada lain daripada Allah. Dan kata Imam Taftazani, hadha huwal masyhur. Ni yang masyhur indal ulama. Wa fihi bahsun, dan di sini ada bahas. Perkataan bahsun di sisi ulama ni besar. Wa fihi bahsun ni besar kedudukan dia. Al-Imam Zarkashi, kata Maulana Syekh Usamah Al-Azhari, disebut dalam kitab dia fihi bahsun. Dalam ayat ni dia kata qad bahastu hadhihi al-mas'alah kadza wa kadza. Aku telah membahaskan masalah ni kadza wa kadza. Tuan-tuan tahu berapa tahun dia bahas masalah tu? 16 tahun. Ada satu perkataan bila sebut bahastu, maksudnya ni dengan bazlul juhud, dengan kesungguhan yang luar biasa yang mereka tunjukkan sampai bertahun-tahun nak cari masalah tu saja. Ada satu masalah yang dicari oleh Imam Zarkashi, dibahas oleh beliau 16 tahun untuk nak sampai kepada khulasah ataupun konklusi kepada perbahasan tersebut. Bukan senang. Bila sebut ni wa fihi bahsun iz warada fi sahihi Muslim wala yaqul ahadukum rabbi wal yaqul sayyidi maulaya. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis, jangan seorang menyebut kepada seseorang yang lain rabbi, tapi sebaliknya disebut sayyidi wa maulaya. Fala'alla al-jawazu, fala'alla jawazu ke jawaza? Dia tak tahu baru dia mengaji. La'alla jawazu jawaza. La'alla min adawati. Min adawati. Adawat apa? Inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha. Inna, anna, ka'anna, lakinna. Laita, la'alla. Fala'alla al-jawaza fil muqayyadi bighairi ulil ilm. Tamam. Fala'alla al-jawaza fil muqayyadi bighairi ulil ilm. Syahid dia mana syahid dia? Syahid dia mana? Baca. Tak dengar. Tak dengar. Ambil lah mic. Sebelum tu berdawai تنسب إلى المبتدأ مع الخبر ترفعه فإن زيدا دون ضر ومثل إن أنا ليت في العمل كأن لي وهكذا كأن لكن نعم. تمام. Itu la'alla. La'alla maksudnya min adawati inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha. Ini min akhawati inna. ولعل الجواز في المقيد بغير أولي العلم وأما قول يوسف عليه السلام إنه ربي فملحق بالسجود في الاختصاص بزمانه. تمام. Di sini فلعل الجواز في المقيد بغير أولي العلم, mungkin dimaksudkan di sini harus tersebut fil muqayyad bighairi ulil ilm. Maksud yang harus tadi Allahumma salli ala sayyidina dengan muqayyad, diletakkan dengan qaid rabbid dar dan sebagainya. Bi ghairi ulil ilm, bukan kepada yang mempunyai ilmu. Wa amma qawlu Yusufa, manakala kalam Nabi Yusuf alaihi salam, innahu rabbi famulhaqun bis sujud fil ikhtisas bi zamanih.
Nabi sebut innahu rabbi, Yusuf alaihi salam sebut kepada tuan dia dengan perkataan rabbi. Dia adalah tuanku, rabbi diguna rabbi. Maka mulhaq bis sujud fil ikhtisas bi zamani. Ini termasuk dengan sujud. Karena pada zaman Nabi Yusuf alaihi salam dibenarkan sujud kepada tuannya dan kepada orang yang dihormati. Dibenarkan sujud. Dan sini menunjukkan bahawa sujud bukan mesti dengan bukti bahawa orang tadi telah menyembah sesuatu yang lain daripada Allah. Karena kalau sujud adalah sebagai mi'yar menyembah selain pada Allah Ta'ala, maka tidak akan ada syariat yang sujud kepada makhluk. Tak boleh. Faham? Semua akan dielakkan perkara tersebut. Tidak ada salah satu syariat dalam agama Nabi yang terdahulu disuruh sujud. Faham? Sujud dengan makna apa ni? Dengan bentuk penghormatan. Dengan bentuk penghormatan. Baik. Kemudian qala ba'duhum wa fi hadzal lafzi khususiyatun la tujadu fi ghairihi min asma'illahi ta'ala. Dan sebahagian ulama mengatakan bahawa dalam lafaz ini ada khususiyah yang tidak ada pada selain daripada nama Allah Ta'ala yang lain. Wahya annaka idza qara'tahu tardan ay mustaqiman kana min asma'ihi ta'ala. Jadi kalau kata dibaca dengan Rabb ni adalah salah satu daripada lafaz yang tidak wujud pada selainnya dalam nama-nama Allah Ta'ala yang lain. Karena kalau dibaca dia dengan cara tardan ay mustaqiman kana min asma'ihi ta'ala. Rabb, dibaca Rabb, Tuhan. Wa idza qalibtahu wa idza qalabtahu, kalau kamu tukar dia, kana min asma'ihi ta'ala aidan wa huwa bar bi fathil ba bi makna muhsin. Kalau Rabb dibaca Rabb pun Tuhan, baca terbalik pun bar pun nama Tuhan juga. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah pula, Allah tak baca lakuk belakang. Kalau Allah dibuang, setiap hurufnya akan kembali kepada Allah. Allah, buang alif, lillah, buang lam, lahu, buang lam lagi, hu, balik kepada Allah. Semuanya kepada Allah. Tamam? Wa qila innahu ismullahil a'zam. Dan dikatakan bahawa Rabb adalah ismullahil a'zam. Lima warada fil hadis, idza qala al-'abdu ya rabbi qala Allah Ta'ala labbaika 'abdi sal tu'ta. Tengok, dalam hadis disebut ya rabbi, sebagian kata tu ismullahil a'zam. Ismullahil a'zam ni doa yang nama-nama Allah yang diberikan kepada sebahagian wali-walinya untuk dia berdoa dengan nama tersebut. Kalau dia berdoa diperkenankan. Dan ini disebutkan dengan dalil ini, kata ya rabbi juga adalah min asma'ihi ta'ala, dan dia termasuk ismullahil a'zam. Wa qala ba'duhum man aktsara zikri hadzal ismi man aktsara zikra hadzal ismi ajaba Allahu da'watah wa qada hajatah. Siapa yang banyak menyebut nama ini, yakni Rabb, maka Allah perkenankan doanya. Maksudnya banyak disebut ya Rabb, maka Allah perkenankan doanya dan diperkenankan hajat-hajatnya. Qayyumis samawati wal aradin, ail qa'im bitadbirihima wa hifzihima wa hifzi ma fihima. Maksudnya dijaga, didirikan dengan tadbirnya pada kedua-dua tadi, iaitu langit dan bumi, dan dijaganya langit dan bumi, dan dijaga apa yang ada di dalam langit dan bumi. Faedah fi fadli ya hayyu ya qayyum. Bila sebut al-qayyum kan qayyumis samawati wal aradin, maka Syekh pun syarah apa kelebihan ya hayyu ya qayyum. Ada perkataan qayyum tu, man qala ya hayyu ya qayyum azhaballahu anhu kulla hammin wa hazanin wa ghammin wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang banyak yang bacakan ya hayyu ya qayyum, maka Allah hilangkan kedukacitaannya, kegundahannya, kesedihannya dan kesempitannya. Dan Allah merezekikan dia dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Banyak baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, akan direzekikan dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa qala ba'duhum, sebahagian ulama kata man qala dzalika kulla yawmin 40 marratan 'inda tulu'i syams. Siapa yang baca ya hayyu ya qayyum ini sebanyak 40 kali selepas terbit fajar atau ketika terbit fajar,
ahyallahu qalbah wa nawwara fikrah wa yassara usrah wa antaqahu bil hikmah wa syaraha bil ma'rifati sadrah. Allah akan hidupkan hatinya, dicerahkan fikirannya, dimudahkan urusannya yang sukar, dan diucapkan dia dengan ucapan hikmah, dan diberikan ma'rifah di dalam hatinya. Sebahagiannya dibaca ini setelah musabba'at. Saya jumpa baru ni dalam kitab seorang syekh dalam tariqah Syadziliyah, katanya selepas musabba'at antara zikir yang dibaca adalah Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar 21 kali, kemudian Ya Hayyu Ya Qayyum 40 kali. Diambil dari sini. Boleh kan nak tambah lagi? Jadi panjang ya. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Boleh? Ada. Dan ada arba'un dawa'un li arba'. Ada 4 yang merupakan ubat kepada 4. Qala Ja'far ibn Muhammad, kata Imam Ja'far bin Muhammad, ajibtu liman buliya bi arba'in kaifa yaghfalu an arba'in. Aku heran dengan orang yang dibala dengan 4 perkara, bagaimana dia boleh lalai daripada 4 perkara. Ini kata beliau, man buliya bil ghammi kaifa la yaqul la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nah, aku heran, dia kata orang yang dibalakkan dia dengan kesedihan, kegundahan, macam mana dia tak sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Banyak baca ni, kata dia. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sebut wallahu ta'ala yaqul fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini jawapan kepada orang yang najjaynahu minal gham. Ini kan doa Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus banyak baca ni menyebabkan dia diselamatkan. Tamam? Ini yang pertama. Wa man khafa syai'an, siapa yang takut dengan sesuatu, kaifa la yaqul, bagaimana dia boleh tak sebut hasbunallahu wa ni'mal wakil. Macam dia tak sebut yang tu? Wallahu ta'ala yaqul fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su. Jadi digunakan ayat ni hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka Allah Ta'ala jawab, maka akan ditukarkan bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Maka ditukarkan dengan nikmat, bi ni'matin, dan mereka tidak akan disentuh dengan perkara yang tidak baik. Wa man mukira bihi, sesiapa yang mukira bihi kaifa la yaqul, bagaimana orang yang ditipu dayakan kepadanya, yang ditipu kepadanya, dia tidak sebut wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Baca ayat ni banyak. Ufawwidu amri ila Allah. Mukira bihi ni orang yang kalau kena tipu, maka baca doa ni. Kenapa? Wallahu ta'ala yaqul, kerana Allah Ta'ala dah jawab wa fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru, maka Allah akan jaga dia daripada kejahatan orang-orang yang menipu daya, akan dijaga. Kalau baca wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Tamam? Ayat surah apa ni? Ilhamuddin? Surah Ghafir. Surah Ghafir. Wa man raghiba fi syai'in kaifa la yaqul, bagaimana orang yang dia berkeinginan dengan sesuatu tapi dia tak sebut masya Allah la quwwata illa billah. Kalau kita nak sesuatu, banyakkan baca masya Allah la quwwata illa billah. Wallahu ta'ala yaqul fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik. Karena sebab bila sebut masya Allah la quwwata illa billah, maka dijawab fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik, maka akan diberi oleh Allah Ta'ala, Tuhanku akan an ya'tiyani khairan min jannati, akan datang kepadanya yang lebih baik daripada syurganya. Tamam? Ini 4 perkara yang disebut oleh Sayyidina Ja'far bin Muhammad. Ini Ja'far bin Muhammad. Siapa dia Ja'far bin Muhammad? Siapa Ja'far bin Muhammad? Siapa dia? Siapa Ja'far bin Muhammad? Imam Ja'far Shadiq, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutub kabir. Imam Ja'far Shadiq
Satu hari ada seorang lelaki melihat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang ramai waktu ketika di Makkah duduk dekat Masjidil Haram, dekat dengan Kaabah tu. Tiba-tiba aja orang tengok pakat buka jalan. Pakat buka jalan waktu tu. Sebelum buka jalan. Ada seorang wali, dia naik atas bukit dekat Makkah, dia tengok ada seorang lelaki duduk atas bukit tu. Lelaki duduk tengok lelaki ni buat apa ni. Fulan ni duduk buat apa atas bukit. Angkat tangan. Kata, ya Rab, wahai Tuhanku, baju aku dah lama dah ya Allah. Baju aku dah lama. Mintalah baju baru. Turun baju daripada langit. Turun. Hai, lek ni kata. Nah, dia minta, ya Allah, dah berapa hari tak makan ya Allah. Bagilah makanan kepada aku. Turun sebakui anggur. Bila turun anggur tu aja, terus syekh ni pun naik. Dia kata, wahai Tuan, boleh saya makan sikit anggur tu? Dia kata, kenapa pula nak bagi kat kamu? Dia kata, karena waktu Tuan baca doa tadi, saya tolong amin. Dia kata, Tuan baca doa, saya tolong amin sekali, ada hak lah sikit. Ya, kalau tukang tolong amin sekali. Kata syekh ni pun gelak. Makan, bismillah. Maka makan, dia kata, setiap kali gigitan anggur yang dimakan berbeza rasa dia. Buah yang pertama rasa beza, buah kedua rasa beza, buah ketiga rasa beza. Pernah makan anggur mahal? Saya pernah beli sekali anggur mahal. Beli sekali, beli kat mak. Maknanya kita pun hantar juga. Beli di Kuala Lumpur. Anggur di air setan, nama pun air setan. Memang harga setan lah. Anggur tu daripada Jepun, Pak. Harga dia dekat 200. Satu guguh ya. Seguguh 200. Daripada Jepun. Saya beli 2 jenis. Warna hijau satu. Dia tak ada biji. Satu lagi warna warna ungu. Anggur dia tu anggur wine punya tu, orang nak buat arak anggur. Bila rasa anggur ni memang memang tak ada rasa terus anggur hak kat pasar malam, tak ada terus. Anggur yang dekat Tesco ke apa, tak ada terus. Tak ada. Anggur dia bukan rasa anggur, anggur dia rasa lychee. Anggur tapi rasa lychee. Tak pelik ke? Buah anggur rasa lychee. Tapi padahallah harga dia dekat 200. Satu gugus ya 200. Kali itu ialah beli, lepas tu tak beli lah. Beli tu beda nak bagi mak pernah rasa ya. Pakat makan seorang 2 biji kot. Dah lah makan 2 biji, 3 biji, lepas tu pakat makan ramai. Anggur. Hak anggur satu lagi pula rasa dia nak rasa manis, masam-masam ada juga sikit. Rupanya anggur tu yang dia duk perah buat wine. Saya yang tengok dia makan ni, tengok tu lah ada YouTuber seorang tu, dia buat jamu, buat bandingan pula anggur-anggur mahal ni. Anggur mahal dengan anggur paling murah. Anggur Mesir pun ada juga. Dia memang habis tu. Memang terkalah tu. Tak ada nak lawan dengan anggur. Dengan manisnya, dengan pecah dalam mulut, pecah tu. Nak try ni. Tapi kena pula 200 ya. Sekali-sekala dia demai. Demai tu dia ada tempat dia khas. Dia balut pun dengan bekas mahal. Harga mahal. 200. Masya Allah. Tu bawa anggur tu. Lepas pada makan, turun. Tak apalah, selesai makan. Turun daripada bukit tadi, pada wadah. Kata baju tu cantik. Kata, kamu nak baju ni, sila ambil. Syekh tu kata, ada tak? Tak mahu. Dia kata, saja melawak. Elok turun tak apalah, sampai dekat Kaabah waktu tengah tawaf, tiba-tiba dengar orang ramai pakat sebut, telah datang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang buka jalan untuk Sayyid ini pergi cium Hajarul Aswad. Lepas tu dia pun tengok, lah orang tadi atas bukit tu. Maka dia pun tanya, tu siapa lelaki tu? Saya tak ingat ni siapa dia lelaki yang jumpa ni, pun wali juga, tok guru juga. Kata, kamu tak kenal? Ada Ja'far Sadiq. Itulah Ja'far Sadiq radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Ja'far Sadiq sahabat kepada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu dan alim kabir. Wali Allah taala. Baik. Kalau Syiah duk sandak kepada Imam Ja'far Sadiq dengan mazhab Ja'fariyah dan sebagainya itu, semua madsus dan mereka tidak mengikuti pun mazhab Al-Imam Ja'far Sadiq. Imam Ja'far Sadiq adalah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Mudabbiril qalaiqi ajma'in.
Sikit lagi pada kita berhenti. Mudabbiril khalaiqi ajma'in ay musarrifi umurihim ala wafqi masyiatih. Tamam? Musarrifi umurihim ala wafqi masyiatih. Yani mudabbir khalaiq maksudnya yang menguruskan urusan hamba ini, urusan makhluk ini ala wafqi masyiatih, dengan muwafaqah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, min ijadin wa i'damin wa i'ta'in wa man'in wa i'zazin wa idlalin wa sihhatin wa maradin wa ghairi dhalik. Sama ada menjadikan, meniadakan, memberi, menghalang, i'zaz, idlal, memuliakan, menghinakan, sihhah wa marad, dengan kesihatan, diberikan dengan kesakitan dan selainnya, ala hasabi ma taqtadihi hikmatuhu al-balighah, berdasarkan dengan hikmah Allah Ta'ala yang maha agung. Fayambaghi lil aqil alla yahtamma bi ahwalid dunya, maka sepatutnya bagi yang berakal tidak menyibukkan dengan hal dunia, bal yusallim amrahu li maulah, bahkan dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mudabbiril khalaiq ajma'in. Kama qala Syekh Abdul Hasan al-Bakri, nafa'ana Allahu bihi, sallim umuraka lil latifil alimi. Serahkan urusanmu, kata Imam Abdul Hasan al-Bakri, serahkan urusanmu kepada Tuhan yang maha lemah lembut, yang maha alim. Wa arih fuadaka min jami'il alami, dan tenangkan jiwamu daripada seluruh alam ini. Wa'lam bi annal amra laysa kama tasha, ketahuilah bahawa setiap perkara tadi bukan dengan apa yang kamu kehendaki, bal ma yasha'ullahu ahkamu hakimi, bahkan yang dikehendaki oleh Allah yang maha bijaksana. Fatrib watib wansal humuma jami'aha. Fatrib, seronok, puk tangan, kata dia. Watib, baikkan hati kamu. Wansal humuma jami'ah, lupakan segala kegundahan. Innal humuma tuzilul lubbal hazimi, karena kegundahan itu akan menghilangkan kecerdikan orang yang bijak. Orang yang pakar dalam satu urusan, kalau dia sedih tak boleh nak buat, betul tak? Kalau dia pakar dalam bahagian sina'ah, ni buat rumah sebagainya, tapi sedih hari tu, tak ada rumah apa. Kalau dia pakai buat tapai, waktu tapai tak boleh sedih, betul mak. Tapai kalau waktu sedih tak boleh buat. Jadi apa ni, jadi tak masak. Depa kata tak boleh sedih, tak boleh nak marah pun tak boleh. Dia kena tenang, gembira baru tapai tu jadi. Hatta tapai pun bermuamalah dengan tuan buat tapai tu. Atau makanan, sebenarnya makanan kalau dimasak oleh orang yang ada jiwa dalam masak tersebut, makanan tadi akan jadi kebahagiaan kepada orang yang makan. Tapi kalau makanan tu dimasak oleh orang yang tak ada jiwa, masak hanya kadang nak berniaga ya. Maksudnya yang penting untung, pernah dia buat, maka tak ada jiwa orang yang makan tadi. Tapi cuba makan dengan masakan orang yang dia masak dengan jiwa, kan masak dengan iman tu, masak dengan jiwa dia, masak dengan dia punya minat dia, dengan penuh orang panggil apa, pengharapan agar orang yang makan tidak dapat manfaat yang baik, maka dia akan bagi kesan sebenarnya. Innal humuma tuzilu lubbal hazimi, la yanfa'u tadbiru 'abdan 'ajiza, dan tidak akan bermanfaat tadbir hamba yang lemah. Fatrukhu tabqa fi na'imin daimi, maka tinggalkan tadbir tersebut, maka kamu akan kekal dalam keadaan yang bahagia selama-lamanya. Ini ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab apa dia? At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Imam Ibnu Athaillah karang sebuah kitab, tajuknya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, iaitu menceritakan tentang serahkan urusan kita kepada Allah. Jangan kita yang urus urusan kita, menyebabkan nanti akan kita jadi kecewa karena kita lemah. Serahkan kepada Allah. Bukan bermaksud kita tinggalkan kasb, bukan maksud kita tinggalkan ikhtiar. Tak. Kita ikhtiar, tapi kita serah kepada Allah Ta'ala dengan ikhtiar tersebut. Kita dah buat dah. Apa yang kita buat ni hanya ni Allah Ta'ala yang arahkan kami untuk kami lakukan. Selesai kami buat yang ni, kami dah buat.
yang mengatur semua tadi adalah Allah. Karena kalau kita yang duk atur, kita akan jadi kecewa. Faham? Buka pondok, ada anak murid, kita duk rasa kita atur anak murid kita, akhirnya kita kecewa kalau anak murid tinggal kita. Betul tak? Tapi cuba kalau kita serah ke Allah Ta'ala, jadi tak jadi, nak buat macam mana bukan kerja kita. Nak lari buat macam mana bukan kerja kita juga. Alasan boleh mai bila-bila masa nanti akan datang. Faham? Tak, maaf ustaz, saya tak boleh duduk dah, 4 tahun tak cukup ini, baru 4 bulan masa-masa macam tak lepas api dah, saya nak minta permisi dulu. Nak buat macam mana? Ni baru 3 bulan, santri baru 3 bulan, ada lagi berapa bulan lagi? 3 tahun 9 bulan, 3 tahun 8, 90, 9 bulan. 3 tahun 9 bulan lagi untuk balik daripada kampung ni. Kalau nak balik terus, kau tak mau main dah. Dia tak boleh, dia akan main juga kan? Macam mana pun saya selak duduk sini terus kan? 4 bulan baru 3 bulan, baru 4 bulan, ada baki lagi berapa tahun lagi, tak tentu. Kalau kita serah kepada tadbir kita akan kecewa. Apa pun rumah tangga kita, kalau kita yang serah pada tadbir kita akan kecewa nanti rumah tangga kita. Betul? Urusan harta kita serah pada diri kita yang duk atok, tulis semua ni. Ni kena tulis lah. Kalau kata hak orang ramai kena tulis, ni pada hak kita sendiri. Tulis. Makan macam canai pun tulis. Hari ni makan macam mana, nak kira-kira balik ni, sebulan berapa ringgit makan ni, minyak banyak mana keluar, hak pada diri sendiri ni. Tol berapa banyak duk lalu, tulis semua. Akhirnya kita tadbir macam mana duit ni nak guna apa semua sekali. Kadang-kadang kita akan kecewa. Kenapa? Kerana kita menganggap kita yang mentadbir benda tersebut, tak serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qila, dikatakan, kena baca kitab Imam Ibn Athaillah At-Tanwir fi Isqati Tadbir, kitab yang sangat mumti' yang membahaskan tentang perkara tadi dengan mendalam. Wa qila sayakunu ma huwa kainun fi waqtihi wa aqul jahalati mut'ibun mahzunu. Nampak? Benda yang telah ditetapkan akan berlaku pada waktunya. Sayakunu ma huwa kainun fi waqtihi, nah dah ditetapkan akan berlaku. Wa aqul jahalati mut'ibun mahzunu, orang yang jahil dia akan letih, akan sentiasa sedih. Wa la'alla ma takhshahu laysa bikainin wa la'alla ma tarjuhu laysa yakunu. Dan kemungkinan yang dia bimbang tak berlaku, tak ditetapkan, dan kemungkinan yang dia inginkan tak akan berlaku. Sebab tu jangan sedih. Akhul jahalah mut'ibun mahzun, dia akan sentiasa sedih, rasa bimbang selalu. Benda yang kita tak perlu bimbang, kalau tak ditetapkan, nak bimbang buat apa? Benda yang kita duk harap, kalau tak diberi oleh Allah Ta'ala, nak harap buat apa? Serah ke Tuhan semuanya. Betul tak? Kita pula duk kalut bimbang ni, takut tak boleh ni. Lah kalau boleh saya ni buat periksa elok lah ni, bimbang tak lulus ni. Kalau Allah Ta'ala dah tetap lulus, InsyaAllah. Kalau Allah Ta'ala tetap dah cemerlang. Tapi usaha lah. Usaha tu kena ada lah. Baik kalau tak usaha pun, mana tahu boleh wali ya. Boleh. Akhul jahalata mut'ibun mahzun, orang yang jahil dia akan rasa sedih, dia akan rasa bimbang. Baik. Halilas. Wa qala Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili, man arada 'izzad darain falyurih minad dunya jasadahu wa qalbah. Siapa yang inginkan kebahagiaan dan kemuliaan dunia dan akhirat, darain dunia akhirat, falyurih minad dunya jasadahu wa qalbah, maka rehatkan daripada dunia jasad dan juga hatinya. Rehatkan. Jangan disibukkan dengan perkara lain. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah nanti kita akan bertemu lagi. Kita akan sambung ba'itsir rusuli, ay mursilihim. Mursilihim bil awamiri wan nawahi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.